Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar murid-murid? Bertemu lagi kita dalam kelas Seni Visual tahun 2 bersama Cikgu Lin. Pada minggu ini, kita akan sambung pelajaran kita yang lalu iaitu corak terancang dan kita akan menghasilkan karya dengan menggunakan teknik capan jari. Jom, mari kita mulakan. Standard kandungan kita adalah 2.2 corak terancang. Standard pembelajaran kita pula adalah 2.2.1 menamakan media yang digunakan untuk menghasilkan corak terancang dan 2.2.3 menghasilkan corak terancang dengan menggunakan pelbagai media. Objektif pembelajaran kita pula adalah di akhir pengajaran, murid akan dapat menamakan sekurang-kurangnya 3 media untuk menghasilkan corak terancang dan menghasilkan satu lukisan corak terancang dengan menggunakan teknik capan jari. Sebelum kita mulakan, murid-murid dikehendaki membuka buku teks pendidikan seni visual tahun 2 di muka surat 31 dan 32 dan buku aktiviti di muka surat 19 dan 20 sebagai rujukan. Baiklah murid-murid, tahukah kamu apa maksud corak? Corak ialah susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau secara bebas. Corak terdiri daripada corak terancang dan corak tidak terancang. Corak terancang ialah motif yang disusun secara teratur dalam susunan yang tertentu. Manakala corak tidak terancang pula adalah motif yang bebas dan tidak tersusun. Cuba murid-murid lihat gambar ini dan cuba kenal pasti yang manakah corak terancang. Ya, pandai. Pokok bunga di dalam gambar ini adalah rupa yang berulang dan menghasilkan corak terancang. Tingkap rumah ini juga adalah rupa yang berulang dan menghasilkan corak terancang. Pokok-pokok ini pula adalah corak tidak terancang kerana motifnya bebas dan tidak tersusun. Corak terancang dibuat menggunakan motif yang disusun dengan teratur dan dalam susunan yang tertentu. Motif ini menghasilkan corak yang mempunyai pelbagai jenis susunan termasuklah penggunaan garisan grid dalam penghasilan corak. Berikut adalah beberapa contoh bahan untuk menghasilkan corak terancang. Yang pertama, jari. Yang kedua, tapak tangan. Yang ketiga, keratan batang, contohnya keratan batang pisang dan pokok sederi. Dan corak terancang juga boleh dihasilkan dengan menggunakan tumbuhan semula jadi seperti peria, bendi dan bawang. Untuk aktiviti kita pada hari ini, murid-murid boleh menggunakan kertas lukisan atau menggunakan halaman 20 di dalam buku aktiviti. Hasilkan corak terancang dengan menggunakan teknik capan jari. Berikut adalah peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan. Murid-murid diminta menyediakan lakaran gambar grid. Lakaran ini boleh didapati di halaman 20 dalam buku aktiviti. Seterusnya, cat poster, palet dan berus, serta secawan air untuk mencuci. Berikut adalah langkah-langkah untuk menghasilkan corak terancang dengan teknik capan jari. Yang pertama, sapukan warna pada ibu jari. Seterusnya, capkan ibu jari tersebut pada lakaran grid. Ulangi dengan warna yang berbeza. Inilah hasil karya kita. Mari kita tonton video ini bersama-sama.
Inilah hasil lukisan cikgu tadi dengan menggunakan teknik capan cari. Bagaimana murid-murid? Cantik tak? Cikgu harap kamu dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Selepas siap melakukan aktiviti, pastikan kamu simpan semua peralatan yang digunakan di tempatnya dan jangan lupa cuci semua peralatan yang kotor ya. Sekian dahulu perkongsian Cikgu Lin pada minggu ini. Sehingga bertemu lagi di minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum.